Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasilil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Tuan Imam pimpinan Jawatan Kuasa Surau Masjid yang akan terus dipimpin dan dibimbing untuk menuju jalan taufik dan hidayah, seluruh jawatan kuasa, penggerak, pengatur, penyusun, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah yang sedang direhat dan dirawat oleh Allah Azza wa Jalla dalam ibadah solat yang menjadi kepala ra'sul ibadah. Dibina dan dicipta sesebuah bangunan dan rumah, pasti ada tiang. Tidak ada bangunan yang tercipta tanpa tiang. Manusia kalau berjalan tanpa tangan, kita masih mampu hidup. Kalau masih kita berjalan tanpa kaki, kita masih lagi mampu hidup. Mungkin kita mengesot, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi manusia kalau berjalan tanpa kepala, dia jadi penanggal, dia jadi hantu pocong. Muslimin dan muslimat, maka itulah perumpamaan Allah letakkan kita nikmat yang tertinggi yang tidak dimiliki oleh mana-mana umat sebelum ini, iaitu tidak lain dan tidak bukan nikmat solat yang Allah angkat, yang Allah catat dalam bulan Rajab. Maka bulan ini adalah bulan anniversary, bulan ulang tahun menerima kepala bagi jasad, ra'sul ibadah. Kepala bagi ibadah adalah solat. Jadi solat itu umpama kepala. Tanpa kepala tak bergunalah seseorang manusia. Itu yang pertama. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan juga tanpa solat runtuhlah sesebuah agama. As-salatu imaduddin. Tuan-tuan, insya-Allah syukur Allah Subhanahu wa taala dalam ruang yang peluang kesempatan yang masih ada, saya nak mengajak untuk ibu-ibu dan ayah-ayah, muslimin dan muslimat, untuk kita mentadabbur sebuah tajuk yang tajuknya mungkin diulang, tapi konten dan isinya mungkin benda yang kita segar dan bugarkan kembali, untuk kita mekarkan kembali ilmu yang Allah titip, yang Allah catat, dan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rajab, yang kita sebut sebagai peristiwa dan kisah pelik, kisah luar biasa yang berlaku di langit. Tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan, bulan Rajab ini adalah bulan agung, dan nama Rajab itu pun datang daripada Rajaba yurajibu, agung, besar, azim, azam. Jadi malam ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk tuan-tuan merasakan keagungan, kebesaran, kemuliaan. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, bila dan ketika mana yang tuan-tuan bila duduk dalam satu ketika, satu masa, tuan-tuan rasa meremang, tuan-tuan rasa macam oi, dia macam tu. Yang pertama mungkin waktu tuan-tuan menonton filem pawagam, kan, duduk dalam KT pawagam ke, tuan-tuan rasa meremang bila tengok satu benda yang sangat besar dan dahsyat. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu kalau contoh dalam pawagam. Tuan-tuan, Nabi, dalam hidup Nabi ni, Nabi pernah meremang segala bulu dan juga jasad Nabi ni beberapa peristiwa dan ketika. Yang pertama dimulakan dengan peristiwa pembedahan jasad Nabi, dada Nabi, dalam jagaan Halimah Sa'diyah. Yang keduanya ketika Nabi menerima Al-Quran. Iqra Muhammad, baca Muhammad, la adri, aku tidak tahu. Meremang segala bulu roma Nabi. Satu sebab menerima, melihat ketika Jibril alaihissalam menampakkan wajah yang sebenar. Dalam riwayat, tuan-tuan, Jibril alaihissalam ni
300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Jika diselak dan dibuka satu sayap daripada 300 ada jutaan warna dan lapis. Itu baru sebelah, dan baru satu malaikat sudah menutup separuh bumi. Mau Nabi tak pingsan. Pingsan tu bukan sebab dia cantik sangat. Kita kalau takut sangat, pingsan. Lawa sangat, pingsan. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa lagi? Lapar sangat, pingsan. Muslimin dan muslimat. Apa lagi? Mengantuk sangat, pingsan. Macam kita lah kan, baru dengar kuliah 5 minit, mengantuk sangat, pingsan dah. Ustaz baru bagi salam, pingsan dah. Mengantuk sangat tu, dia letih sangat. Tak apa, saya halalkan Jangan sampai berdengkur sudah, sebab takut ganggu orang sebelah pun nak tidur. Okey tuan-tuan, insya-Allah. Okey, saya nak mengajak tuan-tuan kita nak tadabbur cerita besar kita Isra wal Mi'raj lah. Okey, cuma saya nak bawa angle dan sudut yang mungkin benda baharu bagi tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, ketika Nabi cerita tentang Isra ni, cerita yang paling mencabar akal. Tuan-tuan jangan faham dengan akal. Jangan belajar dan jangan sambut ilmu Isra wal Mi'raj dengan akal, sebab akal tak boleh terima. Is auto rejected. Sebab Isra wal Mi'raj adalah bukan peristiwa akal. Merempuh dan mencabar akal. Tapi tuan-tuan terima Isra wal Mi'raj dengan iman. Sebab dia peristiwa iman, kejadian iman, bukan kejadian akal. Itu yang pertama. Dan dalam Al-Quran tuan-tuan, Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang disebut oleh Allah Azza wa Jal dalam 2 tempat. Jadi cerita Isra wal Mi'raj adalah cerita yang benar lagi sahih, bukan pendapat dan pandangan ulama. Surah Al-Isra ayat 1 cerita Isra, dan cerita Mi'raj dalam surah An-Najm, surah tentang bintang, ayat 13 hingga 18. Gabungan dan cantuman antara Isra perjalanan darat, perjalanan land to land, X axis dengan Y axis, paksi X, paksi Y bercantum di titik asalan, origin 00. Gabungan matematik kat situ. Ni nak habaq mai kata tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun dunia ini menolak, dunia ini memboikot, dunia ni menghalau, dunia ni membenci engkau Muhammad, masih ada lagi ruang yang mencintai dan menyambut engkau, iaitu angkasa. Seluruh inci dunia membuang Nabi Muhammad, sehingga dihalau, tak cukup di Mekah, dibaling batu pula di Taif, daripada Bani Saqif di Taif. Rupanya nak abang mai kata sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, sebenci-benci orang pada kita, ada lagi orang yang sayang. Boikot manusia, ada lagi manusia yang sudi menyambut. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, itu poin yang kedua. Cerita Isra wal Mi'raj, saya sebut apa tadi? Cerita yang tak logik di akal, yang merentas ke intelektualan, ke logika akal. Maka itu membuktikan bahawa tuan-tuan, Islam bukan agama logik. Secularism, pluralism, liberalism, apa lagi? Sallallahu alaihi Muhammad, hedonism dan ism-ism yang ada ni, itulah agama yang melogikkan sesuatu, yang memandang benda logik. Hang pakai tudung dengan tak pakai tudung sama je. Hang puasa dengan tak puasa sama je. Nasi kandak dengan nasi dalca mana boleh sama? Nasi dalca tak boleh goyang kepala, kandak kena goyang. Contoh, hang mai semayang dan tak semayang sama je. Hang bangkit dan tak bangkit sama je. Equality, orang cuba menyamakan sebab logik akal. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu timbul dulu ada satu kumpulan G25, geng nenek-nenek ni. Dia kata apa? Saya tak pakai tudung tapi saya tak bernafsu. Nampak tak? Logik akal. Tak apalah saya sentuh orang lelaki pun, janji saya tak ada nafsu. Agama yang dicipta mengikut logik akal manusia. Sedangkan Allah kata agama Islam tidak tertegak dan tidak terpasak dengan logik.
Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka cerita Isra wal Mi'raj adalah cerita siapakah yang terpaling benar. Cerita Isra wal Mi'raj adalah cerita siapakah yang terpaling setia, siapakah yang terpaling jujur, siapakah yang terpaling percaya setiap kata dan bicara Nabi. Sehingga kan datangnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq menerima gelaran dan anugerah As-Siddiq disebabkan dialah sahabat yang terpaling benar. Tuan-tuan, kalau saya minta tuan-tuan senarai 10 sahabat mengikut kategori terpaling sayang, terpaling cinta, terpaling ada, terpaling jujur, terpaling setia, terpaling amanah. Ada tak 10 orang manusia? Siapakah sahabat orang dalam hidup tuan-tuan yang terpaling ada di sisi ketika tuan-tuan lapar? Terpaling benar, terpaling setia, terpaling jujur, tak pernah menipu walau sekali sejak tuan-tuan kenal dia. Ini cerita Isra, ni cerita terpaling. Siapakah yang terpaling imannya, yang boleh menerima setiap kata Nabi walaupun benda tu tak logik? Muslimin dan muslimat, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, cerita tentang ketidaklogikan ini bukan hanya berlaku pada Isra wal Mi'raj. Dia ada benda yang dalam Quran disebut, tuan-tuan, ada beberapa peristiwa yang juga tidak logik di akal. Antaranya Nabi Adam, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa kelahiran, tanpa mengandung, tanpa persenyawaan, tanpa perkahwinan. Tiba-tiba ada, tu tak logik. Tapi cerita benar. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cerita pelik dalam Quran. Nabi Sayyidatina Hawa, tok wan kita, tok nenek kita, Jiddatun, lahir daripada tulang rusuk lelaki. Tak logik. Macam mana manusia lahir daripada manusia? Logik tak? Tak logik, tapi benar. Nabi Allah Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan nun di lautan yang paling dalam, di waktu malam yang paling kelam. Ikan yang paling menakutkan tiba-tiba boleh hidup. Mana ada manusia yang ditelan ikan berjam-jam, berhari-hari, ditelan buaya tiba-tiba hidup? Tak ada. Benda tu tak logik. Tapi malaikat kata, hadza sautun ajib fi makanin gharib. Ada seorang lelaki yang datang, aku kenal suara dia ni di tempat yang paling asing. Dia masih hidup, iaitu Nabi Allah Yunus. Benda tu pelik tapi logik. Tak, benda tu tak logik, pelik tapi benar. Berlaku juga dalam Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa lagi tuan-tuan cerita pelik? Sayyidatina Maryam. Ketika Sayyidatina Maryam ni tuan-tuan, dia adalah pengasas kepada Masjid Marwani yang seduk cerita dalam cerita Palestin. Ada masjid yang pertama di bawah tanah, di bawah Masjid Al-Aqsa ada satu masjid namanya Masjid Marwani. Di situ ada satu pohon. Pohon apa? Pohon zaitun. Watini wa zaitun. Zaman itu tuan-tuan tak ada lampu, tak ada TNB. So macam mana nak menyalakan Masjid Al-Aqsa? Diambil minyak olive oil, minyak zaitun daripada pokok zaitun di bawah Masjid Al-Aqsa. Maka minyak zaitun itu dijadikan sebagai sumbu minyak untuk menyalakan lampu di dalam Masjid Al-Aqsa. Di bawah itulah dibinanya mihrab Sayyidatina Maryam. Ketika beruzlah, Sayyidatina Maryam, ayahnya Imran, pernah bernazar, andainya anakku yang akan lahir nanti lelaki, aku nak jadikan dia AJK masjid. Aku mewakafkan anakku nanti yang akan lahir menjadi AJK Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, ada tak kita bini nak beranak, suami menazar, ya Allah, kalau anakku lelaki, aku akan jadikan dia orang AJK masjid, akan jadi orang yang sentiasa berbakti pada masjid. Wih, tak ada orang, tak ada manusia zaman kita yang pernah bernazar. Kalau tak nazar pun dia niat, ya Allah, andainya anakku beranak ni, biniku beranak anak baru ni, sallallahu alaihi Muhammad, aku nak jadikan dia orang AJK masjid Jalan Baru. Menginfakkan anak. Tengok-tengok Sayyidatina Maryam lahir, tengok perempuan. Akhirnya tuan-tuan,
ayahnya Imran meletakkan Sayyidatina Maryam menjadi orang masjid walaupun bukannya lahir lelaki. Tiba-tiba, saya ringkaskan tuan-tuan, lahirlah anak daripada kandungan Sayyidatina Maryam tanpa suami. Kalau kita tuan-tuan lahir tanpa suami, kita kata apa? Luar nikah. Sallallahu alaihi Muhammad, zina, itu bahasa kita. Tapi ini tuan-tuan, benda yang bukan mukjizat, sebab Sayyidatina Maryam bukan nabi. So kita sebut karamah yang diberikan kepada kemuliaan kepada Sayyidatina Maryam, lahir anak tanpa ayah yang bernama Isa ibnu Maryam. Datang Yahudi, datang Herodes, datang Sanhedrin, Bani Israel, Yahudi dan tentera Rom sallallahu alaihi Muhammad nak membunuh dan menangkap Nabi Allah Isa sebelum diangkat ke langit tuan-tuan. Cerita dia tuan-tuan, ketika Nabi Allah Isa kecil, bayi lagi, baby lagi, mak dia diejek, Sayyidatina Maryam diejek, beranak tak ada laki, beranak tak ada suami, diejek. Akhirnya Sayyidatina Maryam merayu dan mengadu pada Allah. Allah berikan jawapan, uskut, diam, tak payah komen. Bila orang kecam, jangan komen, diam. Rupanya tuan-tuan, peristiwa dan isu kecam mengecam ni dah ada zaman Sayyidatina Maryam. Apa yang Sayyidatina Maryam react dan respon? Aku hanya senyum, aku hanya mendoakan kebaikan orang yang mengecam. Jadi orang-orang yang sedang mengecam, saya doakan dengan penuh senyuman dan kasih sayang. Itu yang Sayyidatina Maryam buat. Tiba-tiba Allah datangkan Nabi Isa tuan-tuan dan puan-puan bercakap dan berkata-kata ketika bayi. Benda pelik tak? Pelik. Tetapi benda itu benar. Saya sebut benda ni tuan-tuan, itulah dokumentasi dan evidence, bukti bahawa benda pelik ni bukan hanya Isra wal Mi'raj, tapi banyak dalam Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab apa Allah buat? Sebab apa Allah buat benda tu? Yang pertama, itu adalah mukjizat. Mukjizat datang dari perkataan i'jaz. Apa maksud dia? Melemahkan. Apa maksud melemah? Sebagai senjata melemahkan musuh ketika musuh mengecam, musuh mempertikai kewibawaan sebagai seorang nabi. Allah buat kelebihan Nabi Musa dicabar, dikecam, hampir dikalahkan oleh Firaun. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan, Firaun mendatangkan penyihir yang paling tip-top, world number one zaman tu, untuk melawan Nabi Musa. Tiba-tiba tuan-tuan, fakul nadrib bi'asa, campakkan tongkat engkau. Tiba-tiba tongkat Nabi Musa menjadi ular yang paling besar. Ular lawan dengan ular. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya tuan-tuan, Nabi Musa mukjizat dia adalah tongkat. Sebab apa? Sebab zaman tu zaman sihir, sihir lawan sihir. Akhirnya tuan-tuan, benda Nabi Musa cuba dikalahkan, mukjizat melemahkan kekuatan Firaun. Maka mukjizat adalah tujuan melemahkan musuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, saya nak bawa tuan-tuan masuk secara lebih dalam cerita tentang Isra. Okey, tadi saya kata apa tadi tuan? Ketika Nabi turun dalam Isra Mi'raj, orang pertama yang menyambut Nabi, yang menyambut adalah dua manusia. Satu yang beriman, satu tidak beriman. Yang beriman adalah sahabat yang terpaling benar, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang tak beriman, yang sambut Nabi tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala Muhammad, adalah Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Wahai Muhammad, adakah engkau ada cerita baru hari ini? Any news today? Any new news today? Ada berita baru hari ini yang nak beritahu kat aku? Dengan penuh bongkak dan bangga, dengan nada sinis, mengejek, nak menjatuhkan maruah Nabi. Ya, aku ada cerita baru. Apakah cerita engkau Muhammad? Aku baru turun dari langit, aku baru pergi ke Al-Aqsa. Bila balik? Ni baru balik ni. Semalam hang naik apa? Aqsa tu. Hari ni jarak dia 2006 km kalau ikut jarak darat hari ni lah. 2006 km. Dalam tempoh semalam patah balik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, memang tak logik di akal. Sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Jahal kata, "Wow,
ini peluang baik. Sebab apa? Aku nak menjatuhkan kredibiliti dan karisma, kerana Abu Jahal adalah musuh politik Nabi. Maka di sini ada dua watak. Okay, tuan-tuan ambil ni poin mahal ni, poin penting. Ketika Nabi diserang oleh musuh politik Abu Jahal sallallahu alaihi Muhammad yang nak menjatuhkan kredibiliti, dia panggil karakter assassination, pembunuhan karakter, assassin, yang dilakukan oleh abang pakcik Sylvester Stallone. Assassin kan, filem Assassin tu, pembunuhan, nak bunuh karakter Nabi Muhammad. Oi, ini peluang baik. Oh Muhammad, engkau nak ceritakan tentang Isra kan? Okey, aku kumpulkan orang Mekah. Akhirnya tuan-tuan, orang rumah rakyat Mekah dihimpunkan dengan harapan Nabi Muhammad dijatuh dan dimalukan karakter dan wibawanya. Maka ketika itulah tuan-tuan, datangnya sahabat yang menenangkan. Maka dalam hidup manusia tuan-tuan, ketika kita dikritik dan dikecam, carilah sahabat yang counter check dan counter back. Dia menjadi sahabat yang ada mood dan ada karakter penenang. Orang kecam, dia main tenang, dia main peluk, dia main pujuk, dia main suap makan, dia bawa kita pergi healing. Ni sahabat ni. Ada tak tuan-tuan dalam hidup kita ni, ketika kita jatuh dah, dia lah main bawa, jom tak apa, kita sembang ni, jom pergi minum dulu, jom pergi layan tepi pantai dulu. Sallallahu alaihi Muhammad tu karakter. Itulah sahabat yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Okey tuan-tuan, saya nak ringkaskan, saya tak mau terlalu skeptikal dan terlalu skema, sebab tuan-tuan dah tak larat dengar dah Isra. Cuma saya nak bawa satu sudut yang mungkin berbeza. Kalau benda tu tuan-tuan pernah dengar, anggap benda tu sebagai ulangan dan kita kata pengukuhan. Okey, ada beberapa benda yang kenapa Allah angkat Nabi ke langit. Maka tuan-tuan, di langit rupanya Allah nak bawa Nabi melawat dan menziarahi satu dairatus sama, tempat yang Nabi tak pernah tengok, agar Nabi dapat membongkar dan menyelongkar ilmu Allah yang ya Allah maha luas, supaya bila Nabi turun, umat Muhammad dengan harapan hampa kaji, hampa study, hampa explore apa yang ada di langit, sehingga kalian jangan sampai bangsa lain di dunia yang take over ilmu satelit dan teknologi angkasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang siapa yang conquer angkasa? Angkasa tu hak kita. Itu Isra wal Mi'raj, Nabi diangkat. Sepatutnya kita yang pegang. Seluruh satelit harus dimiliki oleh orang Islam. Sepatutnya, supposed to be. Tapi hari ini NASA dimiliki oleh bukan Islam. Majority satellite station NASA sallallahu alaihi Muhammad, siapa yang pegang? Bukan orang Islam. Berapa satelit dulu Mesat, itu pun tak naik ke tempat yang paling tinggi. Dia ada troposfera, atmosfera, ozonosfera, lapisan layer yang Allah suruh kita kaji, study, supaya hampa conquer teknologi. Barulah hampa tidak di AI kan, hampa tidak dikafirkan, hampa tidak disihirkan, hampa tidak dilarakan, hampa tidak dilalaikan oleh teknologi pemegang yang tidak ada Islam. Lepas tu baru nak salahkan teknologi. Hampa yang tak menyebarkan, kita yang tak pegang teknologi. Cuba IG tu, cuba orang Islam yang pegang. FB, cuba kita yang owner. So jangan duk salah Mark Zuckerberg. Sebab hampa yang tak ambil tahu. Tuan-tuan, saudara ada Nabi Muhammad, dalam list pemegang anugerah Nobel bukan Nobel, Nobel ni pemegang, orang kata orang paling cerdik di dunia lah, paling mudah. 173 disandang oleh orang Yahudi. Tuan-tuan, sedangkan tuan-tuan tengok dalam rekod, Yahudi kalau dipecahkan 13.5 juta, 7 juta di Amerika, 5 juta di Asia, 2 juta di Eropah, 100,000 di Afrika. Gabung cantum semua tuan-tuan adalah sekitar 13.5 juta. Pemegang hadiah Nobel kita umat Islam sallallahu alaihi Muhammad 1.8 bilion.
Okey, tolak ambil separuh lah. Tolak budak-budak, tolak kanak-kanak, tolak hak syahid Palestin. Katalah daripada 1.8 bilion ambil separuh, tuan-tuan. Bilion bukan juta. Kita ada 1,000 juta ni. 1,000 juta, Yahudi 13 juta. 1,000 juta bahagi 2, 500 juta. Out of 500 juta, tuan-tuan, kita tak sampai 40 orang pemegang hadiah Nobel. Itulah jawapan kenapa Yahudi pegang dunia. Sebab apa? Sebab kita dikalahkan dengan keintelektualan, kepandaian cerdik. Sebab apa? Tuan-tuan, kajian yang dibuat oleh Mastik. Mastik ni disebut sebagai Sallallahu Alaihi Muhammad, kajian sains, teknologi, engineering dan juga matematik, STEM. Kajian yang dibuat di Malaysia khususnya, tuan-tuan, tak sampai 19% anak muda tingkatan 3 yang nak masuk tingkatan 4 dan SPM yang nak masuk diploma atau degree, tak sampai 90% yang dibuat oleh Mastik di bawah Kementerian Sains dan Teknologi Informasi. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, 19% tak sampai, maksimum 19% anak muda remaja yang minat menceburi bidang teknologi. Sebab tu kita sentiasa ketinggalan. That is why jawapan kenapa Yahudi conquer, sebab mereka take over benda yang kita tak buat, yang sepatutnya menjadi hak kita. Macam yang kita sebut selama ni, kenapa China dikenali sebagai bangsa yang paling maju dan kaya, dan Japan. Sebab apa? Siapa yang bangkit paling awal? Yang antara bangsa yang bangkit paling awal adalah bangsa China. Pukul 4, 4:30 dah start dah bisnes. Lima sebelum subuh bisnes dah start. Sedangkan itu waktu kita. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Allah kata itu waktu aku sebar dan aku edarkan keberkatan rezeki. Siapa yang bangkit? Yang bangkit orang Cina, maka depa yang dapat. Siapa buat, siapa ambil, siapa buat, dia dapat. Sallallahu Alaihi Muhammad. Lepas tu tak salah kalau bangsa Cina ni lagi maju, lagi maju dan lagi kaya. Sedangkan waktu bangkit pagi itu waktu kita, tapi depa yang buat, menyebabkan bangsa lain sentiasa always leading dan kita tertinggal. Jadi bagi saya dalam kajian, pelajaran terbesar Isra wal Mi'raj adalah Allah nak suruh kita conquer angkasa dan teknologi supaya musuh dunia tak mudah memperkotak-katik hampa, sebab hampa conquer dunia ni. Ni dunia pun kita tak tawan. Angkasa, bab teknologi angkasa pun kita tertinggal. So orang Islam ni apa benda? Apa benda kita boleh pegang, tuan-tuan? Yang buat jalan siapa? Yang buat jalan adalah abang-abang tadi. Yang buat jalan abang, bayar datang cari makan. Yang buka kedai tom yam, abang nak makan apa abang? Mari dari tani. Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang bubuh pam minyak, abang berapa ringgit? Orang depa juga. Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang buka tokai kedai, depa juga. Semin dan Muslimat. So kita di mana? Kita di mana? Tak tahu posisi Melayu ni tak mana, tuan-tuan. Selama ni kan kita duk angkat bangsa Melayu kan. Ni realiti, itulah realiti dia. Kita di mana ni? Nak kata hak pipa minyak pun tidak, nak kata hak buat jalan pun tak, tokai kedai pun tak. Nak kata pegang angkasa pun tak, tokai rumah pun tak. Ini bukan mengutuk bangsa sendiri, tidak. Kita nak, itu realiti. Kita nak mencari di mana posisi. Ini tanah apa, tuan-tuan? Kita sedang duduk di tanah Melayu. Sallallahu Alaihi Muhammad. Bukan tanah C, bukan tanah I, bukan tanah M, bukan tanah B. Melahirkan CIMB. Dulu kita ada sebenarnya CIM, Cina, India, Melayu. Sekarang tambah satu lagi, CIMB, Cina, India, Melayu, Bangladesh, conquer. Kita di mana? Melayu hanya pergi makan, layan kedai tom yam lah. Pembeli, bukan jadi pengusaha. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jadi itulah cerita, itulah hasil dia. Okey.
saya nak ending macam ni tuan-tuan. Apa sebenarnya yang berlaku dalam Isra' wal Mi'raj ni sangat besar. Okey. Cuma angle yang saya nak bawa, ketika Nabi diboikot, diserang dan ditentang oleh segenap penjuru dunia di Mekah. Lepas tu Nabi bawa diri ke mana? Ke Taif. Okey, selesai bab serangan dan tentangan itu, muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka Allah kata apa? Kesakitan, kepiluan, kepedihan yang Nabi tanggung. Ketika itulah datangnya Sayyidina Zaid bin Harithah, satu-satunya sahabat anak angkat Nabi yang namanya disebut dalam Quran, yang sentiasa menemani Nabi, tidak pernah meninggalkan Nabi walau seinci dan sehari. Darah sama-sama, lapar sama-sama. Angle itu yang Nabi nak, Allah nak tengok. Isra' adalah siapa yang terpaling setia. Saya ulang, siapa yang terpaling ada dengan Nabi, siapa yang terpaling membenarkan Nabi. Ketika tak ada siapa dah nak sambut Nabi, isteri pun dah wafat, pak menakan pun meninggal, benting sayap kanan sayap kiri Nabi dah tak ada, maka ketika itu tuan-tuan disebut sebagai tahun keduka cita, tahun kesedihan. Ketika itulah tuan-tuan, disitulah Nabi diangkat. Okey tuan-tuan, di sepanjang Nabi diangkat ada 3 poin yang saya nak share dalam banyak-banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, tuan-tuan, Nabi diangkat. Ketika Nabi diangkat ke langit dan Nabi turun kan? Tadi saya kata apa? Ketika Nabi turun ke dunia, orang pertama yang membenarkan Nabi adalah Sayyidina Abi Bakar, dan orang pertama yang mendustakan Nabi adalah Abu Jahal. Walaupun Nabi cerita macam mana pun, Abu Jahal tetap tidak percaya dan tidak menerima. Benarlah kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tuan-tuan, tidak perlu dalam hidup ni, kita tak perlu menjelaskan tentang diri kita pada siapa pun, kerana kamu orang yang menyakiti kamu, orang yang mencintai kita, dia tidak perlukan penjelasan walau satu ayat. Kita tak perlu menjelaskan pada siapa pun tentang diri kita kepada orang yang membenci. Tapi orang yang mencintai, kita tak perlu menjelaskan, dia tetap menerima. Tuan-tuan boleh faham tak? Kita memberi 1000 penjelasan, orang tu tak akan terima sebab dia dalam hati dia membenci. Tapi orang yang mencintai kita, tuan-tuan tak perlu bagi satu penjelasan, dia tetap cinta dan terima. Tapi orang yang membenci, tuan-tuan bagi 1000 penjelasan, belum cukup untuk membuka dan hati dia menerima kita. So kita tak perlu memberikan penjelasan tentang siapa kita kepada Abu Jahal, sebab hakikatnya Abu Jahal membenci dan menyakiti. Tapi kepada Abu Bakar tak perlu cerita pun kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah mendahului, mempercayai sebelum Nabi cerita. Itu hakikat cinta. Kerana aku terlebih dahulu mencintaimu Muhammad. Aku tidak perlu bertemu denganmu kerana aku terlebih dahulu mencintaimu. Nabi tak perlu bertemu dengan kita kerana Nabi terlebih dahulu mencintai kita tanpa bertemu. Tu cinta yang paling tinggi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Nabi naik ke langit tuan-tuan melalui beberapa layer dan peringkat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kelajuan buruk yang dikatakan kelajuan cahaya. Kita nak gambarkan kelajuan cahaya ni tuan-tuan adalah kelajuan yang sangat itu yang kata kelajuan yang sangat di luar ilmu fizik dan juga ilmu yang tak ada apa kenderaan di dunia yang boleh mencabar kelajuan buruk. Walaupun kita kata the most yang paling laju, the highest speed, kapal kereta api yang paling laju di dunia mungkin the bullet train Sallallahu alaihi Muhammad, mungkin 500 km sejam. Tuan-tuan, kalau kita kaji dalam dunia pesawat, macam kita ada di Batawus 18 biji, di bawah 18 skuadron bidang kita, 18 biji pesawat F-18D Hornet. F-18D Hornet kelajuannya tuan-tuan adalah sekitar, kelajuan Hornet ni sangat dahsyat. Sallallahu alaihi Muhammad, tingginya 15 feet ataupun lebih kurang 4.7 meter. Sallallahu alaihi Muhammad, dan berat tanpa minyak sekitar 11,280 kilo
dan berat dengan minyak 16,280 kilogram. Sallallahu alaihi Muhammad. 11,000 ataupun 11 tan berat Hornet ni. Pesawat nak tengok laju tak laju. Sallallahu alaihi Muhammad. Kelajuan Hornet boleh mencapai, dia ada 3 speed, medium, low, medium and high speed. 1.8 Mach bersamaan dengan 1910 km per hour. Syuk menusuk. Dan Hornet, pesawat udara kita ni, dia boleh mendaki dan menaiki tuan-tuan 254 meter satu saat. Kalau kelajuan para tentera darat yang terjun payung tu, satu saat tuan-tuan tahu bersamaan dengan 10,000 kaki drop. 1 second 10,000 kaki. Hoi. Bersamaan dengan berapa? 1,000 kaki. 300 meter. Satu saat. Sebab tu orang pejuang dan pelatih-pelatih yang bila tu terjun Airbus CN3 Cessna ataupun Hercules C130 pesawat yang turun daripada kapal TUDM tu, dia turun, dia ada masa tertentu dia kena buka. Hang lambat buka tuan-tuan, satu saat 1,000 kaki hang kutip daging lah kalau lambat buka. Laju tuan-tuan, satu saat 1,000 kaki, satu saat 300 meter. Sallallahu alaihi Muhammad, muslimin dan muslimat. Sedangkan kita naik tak sampai 10,000 kaki. Jadi kalau 10,000 kaki tuan-tuan hanya ambil masa 10 saat untuk terjun ke bawah. Itu kalau para. Dan benda ni diguna pakai oleh Brigade Al-Qassam ketika dia boleh mengapungkan menggunakan paragliding. Kelajuan ni tuan-tuan. Ini semua ini teknologi. Itu saya kata Isra wal Mi'raj is about technology and information. Allah suruh kita kaji kelajuan. Kalau Hornet boleh naik 254 meter sesaat, syuk. Satu saat tu pam tu 254 meter. Dan bila dia melakukan maneuver ataupun bila terbalik tu pesawat akrobatik kan, Ford dia buat Sallallahu alaihi Muhammad apa? Buat akrobatik punya action tidak melebihi 2 minit pesawat tu dia mesti diapungkan kembali. Siapa yang belajar tu semua? Ibnu Tufail. Itu semua orang Islam yang mengilhamkan daripada bagaimana buruk, bagaimana Nabi turun, Nabi menceritakan benda-benda teknologi angkasa lepas. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Nah, itulah ilmu yang sepatutnya kita kaji. Muslimin dan muslimat sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Dan tuan-tuan nak beritahu bahawa apa yang dimiliki oleh aset Hornet kita ni, contoh Hornet lebih sikit sebab baru turun. Nak abang tu semangat sikit. Ketinggian maksimum 40,000 hingga 50,000 kaki Hornet. Jika melebihi tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, maka dia akan jadi anti climax. Sama ada dia terus drop atau pesawat akan tertarik graviti. Sebab tu bila pesawat melakukan acrobatic formative sallallahu alaihi Muhammad, maka dia tidak boleh melebihi 1 minit hingga 2 minit. Pesawat mesti diapungkan kembali. Walaupun nampak macam kemas limau kan. Terbalik. Muslimin dan muslimat Allah. Okey. Dalam peristiwa langit ketika Nabi naik tuan-tuan, Nabi naik ke langit yang ketiga sallallahu alaihi Muhammad, Nabi naik ke langit yang kedua, Nabi naik yang langit yang kedua 467. 2467 ingat nombor ni 2467. Jangan singgah pergi cari spot toto pula ni. Kena ada rasanya 2467 kan macam nak naik malam ni. Okey. Langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya. Okey, apa benda konten yang Nabi deliver? Ahlan ila akhi salih. Setiap penjaga langit bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man ma'ak? Siapakah bersama kalian? Yang bersama engkau? Hadza Muhammad Sayyidul Anbiya akhi salih, lelaki yang paling soleh di dunia. Akhirnya penjaga langit, termasuk penjaga pintu langit, bidadari syurga, dibuka dan mengahlankan ayat baru mengahlankan menyambut ketibaan Nabi. Apa yang Nabi cerita tuan-tuan? Wahai Yahya sallallahu alaihi Muhammad, senior. Maka Nabi kata apa? Aku dibuang oleh saudaraku, aku dibaling batu oleh penduduk Saqif di Taif,
aku dicedera, aku diboikot, aku dipalau, aku di pulau. Nabi cerita demi satu aku kematian isteri, aku ditinggal oleh Abu Talib. Ya Allah, sakit. Ketika Nabi cerita, tuan-tuan, seminar muslimat, apa jawab Nabi Yahya dalam bahasa mudah? Bau baling batu. Kami ni tahu tak, ayah aku, tok pak menakan aku, keturunan aku di atas ni, Nabi Zakaria digergaji, aku disembelih, engkau baru dibaling batu. Itu lingit kedua. Nabi dengar, tuan-tuan, Nabi kata, ya Allah, aku ingatkan aku teruk dah, rupanya ada lagi orang teruk. Maka perjalanan langit adalah kita sebut sebagai perjalanan yang memotivasikan Nabi. Maka program motivasi perdana kita boleh sebut sebagai Isra wal Mi'raj adalah program motivasi perdana untuk menghilingkan Nabi, sebab Nabi dah hilang. Nabi dah hilang sebab apa? Hilang fokus sebab semua orang tolak Nabi, boikot. Ni cerita sebelum hijrah lagi, tuan-tuan. Pada usia Nabi tahun yang ke-10 kenabian. Jadi cara menghiling memang kena naik ke langit. Jadi tuan-tuan, saudara Muhammad, tuan-tuan rasa stres malam ni, tuan-tuan pilih kat mana-mana bangunan bangunan paling tinggi, tuan-tuan terjunlah. Kita azan lah. Okay, insya-Allah kita akan sambung cerita tentang langit selepas azan dan jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Sentuh. لا حول. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر الله
innaka la tukhlif innaka la tukhfil mi'ad. InsyaAllah tuan-tuan, sekali lagi sallallahu alaihi Muhammad. Okey, ketika Nabi mengadu di langit kedua dengan Nabi Yahya dan Isa, di langit yang keempat Nabi Yusuf, di langit yang keenam Nabi Musa, di langit yang ketujuh Nabi Allah Ibrahim. Saya ringkas dan saya cantum sekali tuan-tuan. Semua cerita tentang mengadu lelah, mengadu sakit. Kan Nabi berdarah kepala, mengadu lemah, mengadu sedih, mengadu derita. Sebab apa yang dunia buat kat Nabi ni umpama macam tak ada jalan dan tak ada harapan untuk Nabi keluar sebelum Allah ilhamkan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika itu tuan-tuan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nabi pun tak sangka akan nak diangkat ke langit. Siapa nak sangka rupanya setelah dunia menolak, rupanya ada jalan keluar, idea dan ilham yang turun dari langit. Sebab tu waja'alna al-laila libasa. Allah buat malam ni tuan-tuan, siapa yang teroka langit, maka banyak rahsia yang dia akan ketemui dan banyak orang yang akan tertingkat. Innahum fitatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dengan melihat langit-langit, dia ada contoh tuan-tuan, di langit dia ada an-nujum, bintang-bintang ni sampai satu ketika ni ilmu langit tuan-tuan, ilmu langit daripada Isra wal Mi'raj, pelajaran contoh bintang an-nujum dalam surah An-Najm. Sampai satu ketika dan usia bintang ni akan meletus dan meletup, yang dia panggil satu fenomena meletus, iaitu supernova. Supernova bintang akan melahirkan meteor. Kita kata tek bintang, bahasa mudah kita. Dan bintang ni tidak akan terhapus dan meletus. Bukan hanya terhapus di langit, walaupun dia meletus di langit, akhirnya tuan-tuan, meteor yang terhasil daripada supernova bintang akan tercampak ke bumi. Dan meteor ini tuan-tuan, bila tercampak dan tertanam ke bumi, menghasilkan satu logam. Dan logam itu kita sebut sebagai ferrum. Nombor atom dalam jadual berkala SPM kimia adalah 29, iaitu ferrum. Dan ferrum ini adalah besi. Dan besi itulah yang Allah turunkan paling banyak di bumi tanah Melayu daripada supernova bintang. Sebab tu Allah kata kajian langit dengan tanah, tu cerita tanah Melayu dengan langit pula. Lepas ni boleh buat kajian bukan hanya hubungan tanah Melayu dengan Aqsa, ni tanah Melayu dengan langit. Tak kira orang kata ustaz ni mereka lah ni cerita. Tak betul tuan-tuan. Besi ni tuan-tuan, dia bukan kalau tuan-tuan kaji dalam bidang sains, fizik, geografi bumi, ferrum ataupun besi ion, dia bukan hasil mineral bumi, tapi dia adalah logam dari langit. Itu fakta sains yang kita belajar zaman sains kan, zaman jadual berkala SPM dulu, seminar sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ceritanya tuan-tuan, kenapa Allah buat besi? Antara lain tujuan besi ni adalah sebagai penebat bumi boleh bertahan kepanasan matahari, sebab ada besi. Besi inilah yang tolong bumi menahan pantulan cahaya. Jadi itu yang Allah kata, hampa nak ke langit ni, hampa cuba kaji supaya hampa boleh conquer setakat Yahudi 35 juta tu. Ilmu langit, ilmu bintang, ilmu supernova, ilmu angkasa, ilmu atmosfera, hang conquer, hang buat buatlah senjata berdasarkan teknologi langit. Hang lama dah hang boleh detect. Kenapa Yahudi boleh detect kita tuan-tuan? Ni pergerakan kita ni di detect ni, dikawal oleh Yahudi, radar. Kenapa kita tak boleh cek? Kenapa kita tak boleh mengawal? Pesawat udara tuan-tuan, kita Gaza tak boleh lalu masuk ruang udara Yahudi. Tapi Yahudi boleh masuk ke Gaza bila boleh masuk. Kenapa mereka conquer kita? Dengan menggunakan satelit, dengan menggunakan radar, dengan menggunakan chip, dengan menggunakan ID. Contoh. Inilah sebab apa? Sebab kita tertinggal, tak ambil tahu, duk nganga, duk lena. Sebangsa lain conquer depa ke hadapan walaupun sikit. Muslimin dan muslimat nakumullah. Sebab tu dalam zaman Abbasiyah tuan-tuan, zaman kerajaan Abbasiyah 524 tahun ni antara zaman yang terkehadapan dari segi teknologi. Zaman tu Eropah tak ada apa, zaman gelap Eropah, Renaissance kan sebelum tu. Macam mana boleh Eropah bangkit selepas jatuhnya Turki Uthmaniyah? Dia bangkit, dia belajar daripada kita yang tak belajar daripada dia.
Ni senjata, persenjataan, teknologi perang, armada laut, semua pakat tiru Al-Fatih. Bab persenjataan dia tiru, bab ilmu dia tiru Abbasiyah, bab senjata tek moden dia tiru armada zaman Al-Fatih. Semua tiru kita. Kita semua hak kita tuan-tuan. Tapi ditukar nama. Ilmu matematik, ilmu sains, prinsip Archimedes, teorem Pythagoras, semua depa declare, depa claim depa punya. Padahal Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi semua dah kuasai lama dah zaman Abbasiyah dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa semudah itu mereka conquer? Sebab kita lena, anak-anak muda kita. Muslimin dan muslimat, jadi penutup dia bila Nabi cerita ni, ya Allah, wahai nabi-nabi senior. Akhirnya jawab Nabi Yusuf, baru dibelah, baru dibaling batu. Aku ni dihumban oleh adik-beradik kandungku sendiri Bani Israel dalam perigi, dan aku diisytiharkan mati. Adik-beradikku kata aku mati dekat ayah aku, Nabi Yaqub. Maksudnya nabi-nabi ni counter balik supaya Nabi jangan down, jangan upset. Kami lagi teruk, wahai Muhammad, move, life must go on, move Muhammad, you have to move on, sebab kami lagi teruk. Nabi Musa pula kata, baru Adinda baru dibaling batu, wahai Adinda, ke kanda dulu. Ni bahasa mudah kan tuan-tuan. Nabi pada zaman Nabi Musa, tuan-tuan tahu dahsyat Bani Israel ni. Zaman Nabi Musa, umat Bani Israel ni, dia ada satu budaya, tuan-tuan jangan balik buat tau. Dia panggil budaya public use, mandi tidak berpakaian. Di Jepun ada satu budaya dia panggil sento. Sento ni mandi tak ada pakaian lah, mandi telanjang lah, lapik sangat payah kan. Di UK dia panggil public use. Dia ada satu tempat, satu masa yang tuan-tuan boleh pergi healing dengan mandi tanpa pakaian. Jadi kalau tuan-tuan masa stres duduk kat Malaysia ni, tuan-tuan pergi lah dekat Japan, orang tak kenal, kukul lah nak rasa. Sebab jangan risau, sama aja, cuma saiz mungkin berbeza. Okey, sambung. Sallallahu alaihi Muhammad. Kena kecam lah ni. Okey, kat mana tadi? Jadi tuan-tuan, Nabi Musa, Bani Israel mandi semua tanpa pakaian. Tiba-tiba Nabi Musa tidak mengikuti jejak langkah umat dia lah, sehingga diejek oleh umat dia. Musa ni tak mandi dengan kita, mesti something wrong pada kemaluan. Benda kemaluan Nabi pun tuan-tuan diejek, dimain oleh Bani Israel ni, jangan Yahudi ni. Kemaluan Nabi pun dia buat main, apatah lagi setakat anak-anak Gaza. Ini sejarah dah tuan, ini fakta, bukan auta. Nabi Musa kata, aku ni barang sulit pun diejek oleh geng Yahudi Bani Israel, setakat engkau Muhammad dibaling batu. Tak ada apa. Mai pula Nabi Ibrahim, apa? Dibaling batu, diboikot, dicatur makanan di pulau, aku ni dibakar hidup-hidup. Ya nar kuni bardaw wa salam, surah Al-Anbiya. Ringkas cerita, bila Nabi dengar tazkirah, tausiah, taujihat, motivasi, kuliah, ceramah, khutbah daripada 7 orang Nabi, 8 orang Nabi daripada 7 layer langit, tuan-tuan, akhirnya Nabi macam itulah, aku semangat turun ke bumi nanti, life must go on. Aku dah suntikan semangat baru. Macam budak-budak lah kan, nak exam dah hilang punca, hilang semua, dia bercinta bagai, tiba-tiba turun ustaz bagi ceramah, teriak habis, semangat ustaz, esok saya nak berubah, saya insaf, saya bertaubat dengan ceramah ustaz, esok terus saya semayang 3 rakaat subuh. Tu dia terlebih insaf. Alhamdulillah ustaz, hari ni saya semayang 3 rakaat. Semayang apa? Subuh. Saya bertaubat dah, tak mau buat dah. Pak Long, itu dah ajaran sesat tu. Ini terlebih insaf sangat. Sembilan bismillah. Jadi Nabi turun ke langit tuan-tuan. Ringkaskan cerita dalam kitab Sirah Nabawiyah, bila iman Nabi dicas, sedang ada Sayyidina Muhammad merentasi bumi dan langit, akhirnya setakat barulah Allah perintahkan pada usia Nabi 53, awal 53 tahun ke-13 kenabian, barulah Allah perintahkan Nabi move, menggunakan jasad fizikal, iaitu menggunakan unta Al-Qaswa. Kalau dalam
Dalam Isra, Nabi menggunakan alat untuk mencapai matlamat, jalan untuk sampai kepada tujuan. Sebab tu tuan-tuan, hidup manusia ni kita perlukan alat. Ada satu golongan manusia, dia semayang pakai niat, pergi Mekah pakai niat, semayang pakai niat, mengaji pakai niat. Kan dulu kan ada golongan taslim, tak tahu ada ke tak ada lagi ni. Semua benda pakai niat. Tapi kalau bab makan dengan bab menikah, hang tak niat pula no. Hang buat betul-betul. Pilih bulu semua. Ada golongan macam tu, dia buat amalan ibadat pakai niat. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita tuan-tuan, solat, puasa, zakat, haji, Quran, ni yang kita duk main buat ni, ini alat untuk mencapai matlamat. Apa matlamat kita? Redha Allah, masuk syurga, rahmat Allah, syafaat Rasulullah. Itu matlamat kita. Macam mana nak dapat redha, syurga, rahmat dan syafaat Nabi? Alat dia salawat, tazkirah, kan, sunnah, solat. Ini amalan adalah alat untuk mencapai matlamat, jalan untuk menuju tujuan. Bukan boleh handuk saja-saja tiba masuk syurga. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka cerita Isra wal Mi'raj dia merentasi akal, intelek, teknologi, sejarah, sirah. Sangat besar. Sebab tu Isra wal Mi'raj ada diangkat sebagai peristiwa mukjizat kedua terbesar selepas Al-Quran. Jadi Nabi turun ke langit, bila dihimpun orang Mekah, Nabi cerita apa yang kita cerita dia lah. Nabi cerita mengikut versi sebenar daripada mulut Nabi. Umat Makkah terpecah kepada tiga. Yang pertama, wa tu'minuna billah. Golongan pertama, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Kami dengar, kami percaya. Masya-Allah, ajib itu. Masya-Allah, tabarakallah. Apa yang Nabi sebut, kami percaya. Itu golongan pertama. Golongan kedua, wa tu'minuna bi ba' wa takfuruna bi ba'. Percaya separuh, tak percaya separuh. Puji separuh, kecam separuh. Sama geng-geng netizen ni. Sama tak tuan-tuan? Jadi kita ni mewarisi bangsa Quraisy. Sallallahu alaihi Muhammad. Time dia suka, dia puji melambung. Time dia tak berkenan, kita rasa dia kutuk habis-habis. Macam tak ada akidah iman. Dua. Dan yang ketiga, golongan yang sami'na wa ata'na, tak dengar lagi, dia kutuk berasap berapi, dengar tak lagi. Sami'na wa ata'na, sami'na wa asayna, menolak. Golongan ni golongan yang khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup dan mereka tetap ingkar, durhaka, mati kafir. Quraisy yang tidak mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla, mereka tetap menafikan. Nabi ceritalah macam mana pun, mereka tetap menafikan Isra wal Mi'raj. Akhirnya kufur. Datanglah Sayyidina Abu Bakar yang menjadi karakter penenang. Dialah yang menenangkan orang-orang yang 50-50, tengah atas pagar. Akhirnya berjaya diselamatkan akidah. Maka umat Islam yang hak 50-50 ditenang oleh Abu Bakar, membenarkan, menguatkan penceritaan dan pengkisahan Nabi. Akhirnya kembali beriman dengan apa yang Nabi bawa. Jadi saya kira sekadar itu tuan-tuan. Maka nak abang mai katakan tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, sekali lagi, cerita Isra adalah cerita tentang menerima dan menyambut dengan iman. Jangan sambut dengan akal. Kalau sambut dengan akal, kita pun akan jadi sebahagian orang Quraisy yang menolak dan kita mendustakan apa yang Nabi kisahkan kepada kita. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan sekali lagi sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang terakhir sebelum saya terlupa, cerita tentang Isra wal Mi'raj juga poin pun cerita tentang sangat signifikan, iaitu sebelum Nabi naik ke buraq, Nabi dicuci, Nabi dibersih dan Nabi dijernih oleh hati dia. Hati Nabi dibersih dan dijernih. Sedangkan Nabi maksum, Nabi tak ada dosa. Kenapa Nabi dibersih? Sebab Nabi nak menunggangi alat teknologi yang bernama buraq. Maka belajarlah ibrah. Siapa yang nak guna alat teknologi, phone, kamera, laptop, YouTube, whatever, medsos, itu teknologi. Sebelum nak santun, nak guna, nak buka, nak layan medsos, maka bersihkan hatimu, jernihkan fikirmu, ambil wuduk dulu, barulah hang tak kata dengan orang.
Kita santun medsos, santun teknologi dengan penuh air wuduk, dengan penuh kebersihan dan kejernihan akal, minda dan jiwa. Barulah tidak berlaku perpecahan dan perbalahan, tapi yang ada hanya kesatuan dan kasih sayang. Jumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Qul qawla hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu